Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sezakuan. Hari ini saya dan kumpulan saya iaitu kumpulan 6 akan membentangkan terjemahan artikel iaitu Mandela Bebas Hari Ini. Dalam bahasa Inggerisnya Mandela Goes Free Today. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang iaitu yang pertama Tiong J.Y. nombor metrik 286607. Ahli yang kedua ialah Nur Sufiana Saadah binti Ahmad Syarif nombor metrik 280914, dan saya Nurul Izzat Izzani binti Muhammad Ramli nombor metrik 280025. Salam sejahtera diucapkan. So, saya akan membentangkan sedikit tentang sinopsis bagi peristiwa Mandela bebas hari ini. So, Nelson Mandela yang telah menjadi suara rakyat dengan menentang dasar apartheid, setelah beberapa tahun melibatkan diri dalam politik negara, beliau telah dikenakan hukuman iaitu dipenjara atas kesalahan sabotaj dan cubaan menggulingkan kerajaan secara ganas. Namun, perjuangan tersebut masih diteruskan oleh keluarga Nelson Mandela sendiri. Beliau juga telah menolak tawaran untuk dibebaskan lebih awal atas faktor beliau perlu menolak keganasan dalam berpolitik. Namun, setelah berlakunya pertukaran presiden dalam negara, hukuman terhadap beliau telah ditarik semula dan beliau telah dibebaskan dari penjara ketika beliau berusia 71 tahun. Ketika Mandela berucap di Cape Town, beliau berkata bahawa perjuangan bersenjata menentang apartheid mesti diteruskan. Pada tahun 1991, Mandela menjadi Presiden ANC dan ingin membentuk demokrasi berbilang kaum baharu untuk Afrika Selatan. Beliau dan F.W. de Klerk berkongsi hadiah keamanan Nobel pada tahun 1993. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Zakwan. Saya Sofiana akan membentangkan halangan terjemahan dan penyelesaiannya. Terdapat banyak halangan yang kami hadapi untuk melakukan terjemahan teks ini. Tapi kami huraikan, kami pendekkan jadi kepada 7 masalah. Masalah yang pertama adalah masalah idiom. Macam yang kita tahu, idiom ni dia agak susah untuk kita terjemahkan. Kita perlu mencari idiom yang sama maksud dalam bahasa sasaran supaya ia tidak salah diterjemah. Idiom yang pertama adalah he went underground but was eventually arrested. Untuk idiom ini, idiom he went underground, dari segi konteks ayat, maksud went underground, kalau kita terjemahkan secara literal, ia akan menjadi pergi ke bawah tanah. Jadi pelik kan? Jadi kami tukarkan kepada went underground kepada bekerja secara rahsia. Seperti dalam konteks ini, konteks politik. Kalau went underground, ianya bermaksud bekerja secara berahsia. Untuk masalah yang kedua pula, masalahnya kata nama khas. Terdapat beberapa kata nama khas dalam teks sumber yang membuatkan kami rasa agak pelik lah kalau kita tukarkan kata nama khas tersebut. Seperti City Press, African National Congress. Untuk selesaikan masalah ini, kalau kita translatekan secara literal, secara direct, dia akan menjadi sangat pelik lah dalam bahasa sasaran. Jadi kami kekalkan nama kata nama khas itu yang sama. Macam City Press, kami kekalkan jadi City Press. Untuk masalah yang ketiga pula adalah masalah dari segi budaya. Contoh dia dalam teks yang kami dapat, raise fist salute. Dalam dekat Malaysia ni lah kan, dia punya frasa raise fist salute tu, dia sangat tak digunakan lah di Malaysia ini. Jadi kami tukar perkataan tu kepada perkataan yang lebih sesuai, seperti mengangkat tangan, tanda kehormatan. Itu kami punya cara untuk mengatasi masalah
perkataan ataupun konteks tersebut, frasa tersebut. Okey, masalah yang keempat pula, masalah budaya juga, seperti yang terdapat dalam teks sumber. Contohnya, I stand here before you not as a prophet. Okey, seperti yang kita tahulah, perkataan prophet bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bahasa sasaran, ia bermaksud Nabi. Okey, bagi negara kita, negara Malaysia yang majoritinya beragama Islam, perkataan Nabi itu sangat sensitif. Jadi, kami tukarkan perkataan Nabi itu kepada yang agak sinonim dengan perkataan Nabi itu, perkataan prophet itu, iaitu pemimpin. Itulah cara kami untuk mengatasi masalah tersebut. Baiklah, masalah seterusnya iaitu masalah kelima. Dalam konteks bahasa, iaitu penterjemah kurang menguasai bahasa sasaran, iaitu salah seorang ahli kumpulan kami, Tun Jerry, dia cakapnya dia agak tak menguasai bahasa Melayu, dia menguasai bahasa Inggeris tapi kurang menguasai bahasa Melayu. Jadi penyelesaian yang kami buat ialah penterjemah membuat beberapa kali terjemahan bagi mendapatkan terjemahan yang baik. Masalah seterusnya iaitu masalah ke-6 ialah masalah dalam menghasilkan terjemahan yang mudah difahami, iaitu kami risau teks yang kami hasilkan agak sukar difahami atau bahasa dia agak kompleks untuk lebih mudah difahami lah. So penyelesaiannya kami menggunakan teknik terjemahan dinamik, iaitu kami ubah secara keseluruhan macam tu. Dan masalah yang ketujuh ialah masalah dalam memahami teks sumber yang hendak diterjemah. Ada beberapa perkataan, contohnya macam vigor semua tu tak biasa guna dan kami tak faham. Jadi kami membuat semakan ketika waktu bacaan dan menggunakan kamus dan sebagainya. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih kerana sudi mendengar pembentangan kami pada hari ini.